Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnianya, di atas kasih sayangnya dapat menemukan kita pada kali ini, yang mana kuliah ataupun majlis ilmu kita pada kali ini nak menerangkan kepada orang ramai, kepada orang awam, iaitu dengan tajuknya iaitu bid'ah satu penjelasan. Baik tuan-tuan, persoalan isu bid'ah ini sebenarnya bukanlah suatu perkara yang baru bagi masyarakat Islam, khususnya di Malaysia. Begitu juga di negara-negara Islam yang lain. Isu bid'ah ini adalah satu permasalahan sejagat yang tidak pernah, yang tidak akan habis, tidak akan sampai ke penghujungnya. Hal ini telah banyak dibincangkan dan menjadi perdebatan sejak sekian lama oleh ulama-ulama Islam terdahulu yang tersohor. Dalam konteks masyarakat Islam di Malaysia, ada dua kumpulan yang sentiasa berbahas ataupun berdebat mengenai permasalahan bid'ah. Kumpulan yang pertama bergelar ataupun dikenali sebagai kaum tua, manakala kumpulan yang kedua pula lebih dikenali sebagai kaum muda. Jadi kita nak mengupas dua kumpulan yang besar ini yang sentiasa berdebat, yang sentiasa membicarakan mengenai persoalan bid'ah. Siapakah dia tuan-tuan? Kaum tua, iaitu kaum tua ialah kaum yang dipelopori oleh tok guru pondok yang kebanyakannya mereka itu mendapat pendidikan peringkat tertinggi di Mekah Al-Mukarramah. Setelah kembali ke tanah Melayu, mereka membuka madrasah-madrasah dan pondok-pondok. Sistem pendidikan pondok ini juga dikenal sebagai sistem pendidikan tradisional, yang mana kebanyakan kitab yang diajarkan ialah kitab turas ataupun dikenali sebagai kitab kulit kuning. Golongan tua berpendapat bahawa bukan semua bid'ah itu menyesatkan. Justru mereka mempertahankan amalan-amalan seperti memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW ataupun kita kenali sebagai Maulid Nabi ataupun Maulidur Rasul, tahlil arwah, membaca surah Yasin beramai-ramai pada malam Jumaat, membaca talqin dan sebagainya yang dikatakan sebagai bid'ah. Maka golongan tua mempertahankan amalan-amalan ini. Mengikut pandangan golongan ini, walaupun satu amalan itu dikatakan bid'ah kerana tidak pernah diamalkan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun jika dia mempunyai dalil, asas dan terpuji mengikut ijtihad mereka, mengikut pandangan mereka, maka ianya sunat diamalkan. Sudah tentulah perkara sunat ini akan diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pandangan, itulah sedikit berkaitan golongan tua yang mempertahankan amalan-amalan yang dianggap sebagai bid'ah. Kemudian golongan yang kedua yang dikenali sebagai kaum muda. Perintis golongan ini kebanyakannya ialah para mahasiswa
lepasan daripada universiti atau pusat pengajian tinggi di Arab Saudi atau di negara jiran, negara lain seperti negara Pakistan atau Thailand. Kumpulan ini mengguna pakai kurikulum pendidikan yang didatangkan daripada negara Arab Saudi. Golongan ini juga dikenali sebagai golongan Wahabi, iaitu bersempena nama seorang ulama yang dikatakan berjuang bermati-matian menentang perkara-perkara bid'ah. Beliau dikenali sebagai nama Muhammad bin Abdul Wahab. Pada pandangan mereka, semua amalan yang tidak pernah diamalkan pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat baginda SAW adalah dikira sebagai bid'ah yang menyesatkan ataupun bid'ah mungkar. Walaupun pada pandangan setengah ulama ianya adalah suatu bid'ah yang baik dan dipuji, justru mereka menghukumkan bahawa semua amalan yang didukungi oleh golongan kaum tua yang tidak diamalkan pada zaman Rasulullah SAW sebagai bid'ah. Amalan ini dikatakan sesat lagi menyesatkan dan sama sekali haram diamalkan walaupun mengandungi dalil-dalil asas daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi melalui perdebatan, pertelingkahan, perbezaan pendapat mengenai isu bid'ah di kalangan dua golongan ini, iaitu di kalangan kaum tua dan kaum muda, maka ianya tidak akan berkesudahan, tidak akan menemui penghujungnya. Sejak zaman berzaman, kebanyakan umat Islam di semenanjung tanah Melayu dan yang tinggal di selatan Thailand merupakan pengikut ajaran golongan kaum tua. Mereka telah sinonim, telah biasa dan sebati dengan amalan-amalan menunggu kubur, talqin dan sebagainya. Tambahan pula, amalan-amalan ini telah pun dibukukan di dalam kitab-kitab jawi kulit kuning yang dibacakan di pondok-pondok dan madrasah-madrasah yang diasaskan oleh para tuan guru golongan kaum tua. Ulama tersohor seperti Syekh Daud Al-Fatani telah mengarang sendiri berpuluh-puluh buah kitab jawi kulit kuning. Beliau telah dianggap sebagai mujaddid di alam Melayu, juga tidak lupa membicarakan amalan-amalan seperti ini dalam kitab-kitab karangan. Hakikatnya, masalah ini tiada siapa ataupun tiada pihak yang boleh mendakwa bahawa pegangan mereka lah yang paling betul dan yang paling tepat. Sebagaimana yang telah diceritakan tadi, permasalahan bid'ah ini merupakan satu permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama tersohor sejak lama dulu. Contohnya Imam Asy-Syafi'i sendiri telah berpendapat bahawa bid'ah ada kalanya dipuji, ada kalanya dicela. Secara jelasnya, golongan kaum tua ternyata lebih beruntung kerana telah mendapat tempat lebih awal di hati umat Islam di tanah Melayu. Hal ini disebabkan fahaman mereka lebih dahulu memasuki alam Melayu berbanding dengan fahaman golongan kaum muda. Kesimpulannya, amalan-amalan yang dipelopori oleh golongan tua dan para pengikutnya ini tidak sepatutnya diganggu-gugat oleh golongan kaum tua, kaum muda. Sejarah telah membuktikan bahawa cubaan-cubaan untuk memadamkan amalan ini hanya membawa ataupun menimbulkan suasana huru-hara perpecahan dalam kalangan masyarakat. Janganlah ada pihak berkata puak kamulah yang sesat dan puak kamilah yang betul dalam masalah bid'ah ini. Andainya kita melihat ada sesuatu amalan yang dilakukan mengikut pandangan kita adalah bid'ah yang menyesatkan, mengikut pandangan satu pihak lagi, amalan tersebut adalah suatu bid'ah yang baik dan terpuji, maka adalah lebih rasional bagi kita untuk mengambil jalan tengah, iaitu berdiam diri sahaja. Jangan sesekali kita mudah menghukum atau mengkritik berlandaskan emosi semata-mata. Kerana kalau dibiarkan masalah ini berterusan, maka sudah tentulah ianya akan memecah belahkan
memperandakan masyarakat Islam. Bagi meredakan keadaan perselisihan pendapat ini, maka hendaklah kita mengambil sikap bertolak ansur antara satu sama lain. Kita mesti beranggapan bahawa masalah bid'ah ini saling tupah seperti masalah-masalah hukum fiqah yang lain yang masih menjadi perselisihan dalam kalangan mazhab-mazhab fiqah. Oleh itu adalah lebih baik jika kita mengambil jalan tengah dan menghormati pendapat masing-masing. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan mengupas lagi perkara berkaitan dengan bid'ah. Kita cuba membahaskan, menjelaskan, memberikan kefahaman yang sebenar berkaitan dengan bid'ah, supaya kita tidak salah faham ataupun terkeliru dengan isu-isu yang berkaitan dengan bid'ah. Moga apa yang kita dapati dalam klip video ataupun majlis ilmu kita pada kali ini memberi sedikit ruang kefahaman, memberikan kita ketenangan supaya kita tidak terlibat dengan cara-cara ataupun fikiran-fikiran yang menghukum segala perbuatan bid'ah itu adalah haram ataupun mungkar di sisi Islam. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di lain waktu, di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.